Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Jadi insyaAllah pada malam ini kita membaca teks Fiqhu Siratin Nabawiyah ma'a mujazin di Ta'rikhil Khilafatul Rashidah. Karangan Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buqi. Ini seorang profesor pengajian Islam yang terkenal lah daripada tanah Syria, ya, rahimahullah, baru lagi meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Kebetulan buku ini salah satu daripada teks yang diajar di Universiti Irdir, ya, Irdir University. Semester pertama ataupun semester kedua, ya, daripada tahun pertama. Jadi dia juga sesuai untuk pengetahuan umum lah, ya. Ialah sirah Nabi SAW ni milik semua, ya. Kita akan masuk terus kepada sulbil mawdu', ya, tajuk asas, ya. Bermula daripada al-qismus tsani, ya, bahagian kedua. Setelah muqaddimah yang panjang juga dibuat oleh pengarang berkait dengan beberapa metod ataupun pendekatan dalam pengajian sirah Nabi SAW, ya. Jadi kita mula dengan minal milad ilal bi'sah, daripada kelahiran Nabi SAW sehinggalah kepada kebangkitan baginda. Ini bahagian pertama ataupun episod pertama daripada sirah Nabi SAW. Jadi tajuknya nasabuhu sallallahu alaihi wasallam wa wiladatuhu wa rada'atuhu, ya. Nasab Nabi SAW, kelahiran Nabi dan juga penyusuan Nabi SAW. Amma nasabuhu sallallahu alaihi wasallam fahuwa Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib wa yud'a Syaibatul Hamdi. Jadi Nabi kita namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib tu gelaran lah, Abdu hamba. Al-Muttalib itu namanya, ya. Muttalib. Muttalib ni kita kira toki saudara Nabi SAW lah, namanya Al-Muttalib, ya. Abdul Muttalib mana hamba kepada Muttalib. Dia sebenarnya bukan hamba kepada Al-Muttalib. Dia nanti kita tengok nantilah, ya. Hakikatnya dia ni ialah anak saudara Al-Muttalib. Anak kepada Hashim. Kita tahu keluarga Nabi yang terdekat Bani Hashim, Bani Muttalib. Hashim dengan Muttalib ni adik-beradik. Cuma dikatakan bahawa apabila Al-Muttalib ni meninggal dunia, Al-Muttalib ada anak daripada isterinya di Yasrib ataupun di Madinah daripada Bani Najjar. Ramai orang tak tahulah tentang anak ini, tetapi diketahui oleh adik dia yang rapat dengan dia namanya Hashim.
Jadi Hashim dia pergi ambil Abdul Muttalib ni, anak kepada Muttalib. Sebenarnya nama dia Syaibah sebab tu wayuda'a Syaibatul Hamdi. Nama asal dia Syaibah. Syaibatul Hamdi. Tengok ni pelik ya. Ni nama zaman dulu belaka ni ya. Orang dulu ni macam orang asli juga, nama ikut dan sekali. Syaibah. Syaibah maksudnya uban. Sebabnya budak tu masa lahir ada uban. Jadi dia beri nama Syaibah. Tapi bila tua, kebetulan kawan ni jadi datuk, jadi penghulu, jadi orang malu panggil uban, dia panggil Syaibah Hamdi, ya, uban terpuji. Sebab tu sehingga sekarang antara pintu masuk ke Masjid Haram, nama dia Babul Syaibah Bani Syaibah. Itu dikatakan pintu inilah daripada Al-Muttalib ataupun Abdul Muttalib. Ya. Jadi Hashim dia bawa balik anak kepada Al-Muttalib. Maaf ya. Muttalib yang saya bertukar ya. Sebenarnya yang meninggal dunianya Hashim. Hashim yang meninggal dunia. Jadi Hashim dia ada anak di Madinah daripada Bani Najjar. Sebab itulah Nabi kita SAW bila berhijrah, akhir sekali Nabi singgah di perkampungan Bani Najjar. Iaitulah diri kubur Nabi SAW hari itulah di masjid Nabi itu, bahagian depan tu perkampungan Bani Najjar dulu. Nabi bertemu semula dengan mak-mak dan juga bapa-bapa saudaranya daripada Bani Najjar, daripada isteri Hashim, ya, Hashim. Jadi bila Hashim meninggal dunia, Muttalib yang rapat dengan Hashim ni dan tahu bahawa Hashim ada anak di kalangan Bani Najjar, dia pun pergi ambil anak tu, dan bila sampai di Mekah, orang tak tahu dia ni anak Hashim, Ibnu Hashim. Jadi orang tengok Muttalib yang bawa. Jadi orang panggil Abdul Muttalib, hamba Muttalib. Dia sebenarnya bukan Abdul Muttalib, dia Ibnu Akhi Al-Muttalib. Dia anak saudara kepada Muttalib. Ya? Dan dia ada nama dia Syaibah. Tapi dah terkenal dah, tak nak tutup dah panggilan orang, terlalu sahur orang panggil dia Abdul Muttalib. Ya, akhirnya. Jadi Abdul Muttalib ni, ialah nak beritahunya supaya orang Melayu kita jangan terkeliru, jangan bagi nama pula anak Abdul Muttalib, tak betul ya. Hamba pada Muttalib, apa dia? Ya? Abdu kena nisbah kepada Allah Ta'ala dan nama-nama dia sajalah. Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Rahim bolehlah. Abdul Muttalib tak boleh ya. Ataupun kalau dari segi bahasa pun dia hamba kepada Muttalib. Anak kita bukan hamba Muttalib ya. Dan dia pun salah sebenarnya. Dia bukan Abdul Muttalib, dia Ibnu Akhi Al-Muttalib, anak saudara Muttalib, anak kepada Hashim ya. Tapi dah tersahur dengan panggilan Abdul Muttalib sejak kecil, akhirnya orang tak kenal nama asal dia. Nama dia Syaibah Ibnu Hashim. Tapi Muttalib dengan Hashim ni walaupun dua beradik, tapi macam adik-beradik dia ramai sebenarnya ya. Tapi datuk ketiga, peringkat datuk ketiga Nabi ni, rapaknya ialah Hashim dengan Muttalib. Sebab tu tidak dipisahkan. Sebab tu bila bincang Ahlul Bait, keluarga Nabi ialah Bani Hashim. Sebenarnya Bani Hashim sahaja. Tetapi oleh kerana tak nak pisah Hashim dengan Muttalib ni, dia macam adik-beradik, macam orang kata rapat sangat. Jadi Nabi kita SAW tidak asingkan di antara Bani Hashim dengan Bani Muttalib. Sedangkan ada lagi adik-beradik peringkat ketiga ni ya. Kemudian Ibnu Abdul Manaf, wasmuhu Mughirah. Tengok Ibnu Manaf pun ada nama asal dia Al-Mughirah. Ibnu Qusay, wa yusamma Zaid. Qusay, nama dia sebenarnya Zaid. Ibnu Kilab, Ibnu Murrah, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Ibnu Ghalib, Ibnu Fihir, Ibnu Malik, Ibnu Nadar, Ibnu Kinanah, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Mudrikah, Ibnu Ilyas, Ibnu Mudar, Ibnu Nizar, Ibnu Ma'aj, Ibnu Adnan. Fahadha al-qadarul muttafaq alaihi min nasabihi syarif
Asy-Syarifi sallallahu alaihi wasallam. Jadi qadar yang disepakati sehingga di sini sajalah, sehingga adnan, ya. Amma ma fawqa dhalik fa mukhtalafun fi. Atas daripada lepas daripada adnan tu khilaf. Sebab ada yang bilang sampai Ibrahim, sampai Ismail, itu boleh bilang tak ada masalah, cuma tidak boleh dipegang, ya. La yu'tamadu alaihi fi syai', tidak ada dalil dan tidak ada pembuktian. Ghaira anna mimma la khilafa fihi anna Adnan min waladi Ismail nabiyillah ibn Ibrahim Khalilillah. Tapi memang keturunan ini Adnan akhir sekalinya dia akan sampai juga kepada Ismail dan kepada Ibrahim alaihi wassalatu wassalam, ya. Wa anna Allah azza wa jalla qad ikhtarahu min azkal qabaili wa afdalil butuni wa atharil aslab. Jadi Tuhan pilih dia daripada keluarga yang paling mulia, perut yang paling baik. Butun ni maknanya ialah kabilah besar sikit, kecil sikit perut, dia panggil butun, ya, keluarga kecil. Wa atharil aslab, dan daripada sulbi ataupun keturunan yang paling suci. Fama tasallala syai'un min adranil jahiliyyati ila syai'in min nasabi. Jadi tidak masuk campur sebarang kotoran jahiliah sesuatu daripada nasabnya. Maksudnya zina lah. Tidak ada zina daripada keturunan Nabi SAW. Rawa Muslimun bisanadihi an Rasulillah SAW annahu qala Inna Allah astafa Kinanata min waladi Ismail wastafa Quraishan min Kinanah wastafa Hashiman min Quraishin wastafani min Bani Hashim. Dalam hadis yang sahih, Nabi berbangga dengan keturunannya yang tidak ada unsur jahiliah, ya. Allah pilih Kinanah daripada anak Ismail. Allah pilih Quraisy daripada Kinanah, dan Allah Ta'ala pilih Hashim daripada Quraisy, dan Tuhan pilih aku daripada Bani Hashim. Wa amma wiladatuhu sallallahu alaihi wasallam faqad kanat fi amil fil. Nabi lahir pada tahun gajah, ya. Apa maksud tahun gajah? Adakah benar-benar dia lahir tahun tu? Ataupun sekitar tahun itu? Ini khilaf ulama lah. Sebab orang dulu dia tidak cakna kepada sejarah, ya. Bukan sebagaimana hari inilah takwimnya, ya. Jadi kalau tahun tu pun tahun gajah, 2 tahun lepas tu pun tahun gajah, 10 tahun pun tahun gajah lagi, ya. Dia tidak ada penetapan yang terlalu spesifik, ya. Tapi itulah peristiwa besarnya, iaitulah gajah yang serang Mekah yang kita tahu itulah. Ai al-am alladhi hawala fihi Abraha al-Ashram ghazwa Makkah wa hadmal Ka'bati faraddahu Allahu an dzalika bil ayatil bahirah, ya. Tahun yang mana berusaha oleh Abraha al-Ashram. Ini kita tahulah Raja Yaman yang mewakili kerajaan Habasyah. Yaman satu kerajaan di selatan tanah Arab yang semasa peristiwa itu berada di bawah pengaruh Habasyah, ya. Tapi kita tahu selepas masa kebangkitan Nabi kita SAW, Yaman berada di bawah pengaruh Parsi. Yaman ni negara yang cepat orang kata dijajah di Arab, tapi lemah, ya, ataupun mudah ditakluk, ya. Masa Nabi lahir, mereka Kristian, berada di bawah pengaruh Habasyi. Rajanya nama Abraha, mewakili kerajaan Habasyah Ethiopia. Jadi dia serang Mekah dan ingin menghancurkan Kaabah. Faraddahullahu an dzalika. Tuhan tolak daripada itu semua bil ayatil bahirah, dengan tanda kebesarannya yang mengkagumkan. Allati, yang wasafahallahu, wasafahal Quran. Quran sendiri mensifatkannya lah dalam suratul Fil, ya. Jadi suratul Fil ini ataupun kisah gajah ini orang panggil irhas. Dalam ilmu sirah dia panggil irhas. Irhas maksudnya mukjizat kepada seorang Nabi sebelum dilantik menjadi Nabi, ya. Selepas jadi Nabi orang panggil mukjizat.
Kalau berlaku pada wali orang panggil karamah, ya. Kalau berlaku kepada apa nama penjahat ataupun orang fasik, orang panggil apa? Semua ada istilah dia tu, ya. Wa kanat 'ala al-arjahi yawm al-itsnaini lisnatai 'asharata lailah khalat min syahri Rabiul Awal, ya. Jadi ni menurut pengarang kitab kita ni lah, ya, Muhammad Sayyid Ramadan Al-Buti rahimahullah. Dia kata pada hari Isnin tu memang disepakatilah dalam hadis mana disebut 12 Rabiul Awal. Ni pun pendapat yang masyhur lah, walaupun kalau kita buka kitab sirah ini perbincangan hangat. Bahkan tidak ada tarikh yang boleh dipegang, ya. Ahli-ahli astronomi falak moden ni tidak memperakui, ya, 12 Rabiul Awal. Kerana tilikan mereka hari Isnin tahun gajah tak bertemu pada 12, ya. Tak apalah. Itu khilaf ahli sejarah dan ahli astronomi. Tapi Rabiul Awal itu pasti juga, ya. Jadi hari Isnin, Rabiul Awal, tahun gajah itu disepakati, ya. Cuma tarikh 12 itu khilaf besar. Waqad wulida yatima. Jadi dia lahir yatim. Faqad mata abuhu Abdullah wa ummuhu hamilun bihi li syahraini. Ayah dia mati, Abdullah, mak dia mengandung kepada Nabi SAW 2 bulan. Fahas, baru 2 bulan. Fa'uniya bihi jadduhu Abdul Muttalib. Jadi yang cakna dianya ialah datuk dia ni lah, Abdul Muttalib, ya. Syaibatul Hamdi tadi, ya. Wasturdi'a lahu ala adatil Arab izalika, ya. Dan dicari perempuan yang menyusunya menurut orang Arab ketika itu, ya. Wastarda'a lahu. Dia mencari penyusu untuk Nabi, imra'atan min Bani Sa'din ibni Bakrin, ya. Jadi Abdul Muttalib lah yang cari penyusu kepada Nabi SAW menurut adat orang Arab ataupun adat orang Mekah secara khususnya, mencari ibu susu, mencari murda' kepada bayi Mekah, sama ada kerana kemuliaan Quraisy, sehingga tidak menyusukan sendiri anaknya, ataupun memang dia nak bawa budak tu pergi ke luar bandar, ya, kerana Mekah terlalu sibuk, cuacanya pun tak sesuai untuk budak-budak, dia pasar, dia sibuk, dia berdebu macam-macam lah, bising. Jadi dan bahasa dia pun dah rosak dengan sebab campuran semua kabilah ini. Jadi dipelihara bahasa Quraisy dan juga kesihatan budak, dan juga apa nama dari segi pembesarannya di luar Mekah. Di luar Mekahnya di kampung Badawi lah. Biasanya perkampungan di sebelah Taif, ya, ataupun tengah-tengah sebelum Taif itu, di antara Taif dan Mekah. Seorang perempuan daripada Bani Sa'ad bin Bakar. Jadi namanya Halimatus Sa'diyah lah. Yuqalu laha Halimah bintu Abi Zu'aib. Orang panggil Halimatus Sa'diyah. Sa'diyah tu merujuk kepada kabilahnya, Bani Sa'ad. Waqad ajma'a ruwatu sirah anna badiyata Bani Sa'din kanat tu'ani idzalika sanatan mujdibatan qad jaffa fiha ad-dar'u wa yabisa az-zar'u. Ahli-ahli sirah bersepakat bahawa perkampungan Badawi Bani Sa'ad tahun itu tu'ani sanatan mujdibah, ya, mengadu ataupun mengalami sanah. Sanah maksudnya tahun kemarau, ya. Bahasa Arab kalau tahun comel orang panggil am. Kalau tahun tu kemarau orang panggil sanah. Mujdibah, ya. Yang kering kontang. Qad jaffa fiha ad-dar'u wa yabisa az-zar'u. Jadi tetek-tetek binatang tak ada susu, kering. Tumbuh-tumbuhan juga kering, tidak cukup air.
Fama huwa illa ansara Muhammadun SAW fi manzili Halimata wastakana ila hijriha wa sadiha hatta adat manazilu Halimata min hawli khibaiha mumri'atan mukhdarratan fakanat agnamuha taruhu minha a'idatan ila dari shiba'an mumtali'atad dar'i. Ya. Apa yang berlaku ni pun irhas. Dia panggil irhas. Irhas ni benda pelik yang berlaku sebelum kebangkitan Nabi SAW. Ya, irhas maknanya benda pelik yang berlaku pada seorang Nabi sebelum dia jadi Nabi. Ya. Macam mukjizat juga. Cuma mukjizat setelah jadi Nabi. Ya. Apa yang berlakunya? Fama huwa illa, tiba-tiba saja ansara Muhammadun SAW fi manzili Halimata. Apabila Nabi kita SAW duduk di rumah Halimah, wastakana ila hujriha, dan dia masuk ke bilik ataupun ke khemah Halimah, wasadiha, dan dia minum susu Halimah, hatta adat manazilu Halimata min hawli khibaiha mumri'atan mukhdarratan. Tiba-tiba pekampung rumah-rumah ataupun penempatan-penempatan sekitar Halimah ini, khemah-khemahnya, semuanya mumri'atan mukhdarratan, berumpuk dan menghijau. Fakanat agnamuha taruhu minha aidatan ila dari shiba'a. Jadi binatang-binatang ternak, terutamanya kambing biri, ya, pergi marilah di kawasan kediaman ini kenyang. Mumtali'atad dar'i, bila rumput ada menghijau, maka susu dalam tetek binatang pun penuh. Waqad hasalat asna'a wujudi SAW fi badiyati Bani Sa'din hadithatu syakki sadri allati rawaha Muslimun. Ketika kewujudan Nabi SAW di perkampungan Bani Sa'd ini, berlaku peristiwa syakkus sadar, iaitulah dibelahnya dada Nabi SAW. Ini pun kisah mutawatir lah dalam Quran, menyebut alam nasrah laka sadrak. Tidakkah kami lapangkan dada kamu? Ya? Tidakkah kami lapangkan dada kamu ini? Memang hakiki, ya. Selain daripada majazi lah. Memang Tuhan lapangkan dada satu hal. Memang Tuhan belah sungguh dada Nabi. Ya? Dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya secara terperinci. Summa wa'ida ba'daha ila ummihi. Kemudian dipulangkan selepas peristiwa ini kepada ibunya. Ialah Halimah takutlah terjadi apa-apa. Takut mati ke budak kecil ni. Waqad tamma lahu minal umri 5 sanawat. Masa tu lengkap untuk Nabi umurnya 5 tahun. Walamma asbaha lahu minal umri 6 sanawatin matat ummuhu Aminatu. Apabila umurnya 6 tahun, ibu dia pula meninggal, Aminah. Wama anta hawala Rasulullah ila kafalati jadi Abdul Muttalib hatta wafathu huwal akharu maniyatuhu famata waqad tamma li Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wama anta hawala Rasul ila kafalati jadi. Tidaklah Nabi kita pulang ke penjagaan datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ambillah daripada Aminah. Tiba-tiba wafat huwal akharu maniyatu. Ya, maniyatu ay mautu, ya, kematian. Maniyah, kematian. Ya. Maksudnya Abdul Muttalib pula ditimpa kematian. Dia mati, famat. Waqad tamma, Nabi masa itu lengkap umur 8 tahun. Fakafalahu ammuhu Abu Talib. Maka yang jaga Nabi selepas Abdul Muttalib ialah Abu Talib. Okey, habis dah. Kisahlah. Jadi kitab kita ni dia ada Al-Qissatu wa Ta'rikh, kemudian Al-Ibaru wal-Izat, ya, pelajaran. Yu'khadhu min hadzal maqta'i min siratihi sallallahu alaihi wasallam mabadi'u wa izatun hamatun nujmiluha fi ma yali. Ya. Diambil daripada petikan sirah ini beberapa prinsip dan pelajaran penting, ya.
Awalan fima awdahnah min nasabihi syarif sallallahu alaihi wasallam. Pertamanya apa yang kita sebut tadi tentang nasab mulia Nabi. Dalalatun wadihatun ala anna Allah subhanahu wa ta'ala mayyazal araba an sa'irin nas. Pertamanya, memang kisah benar. Ya, Tuhan lebihkan orang Arab daripada bangsa-bangsa lain. Jadi, Nabi kita daripada orang Arab ni bukan kebetulan lah. Bila Nabi mulia, bangsanya pun mulia. Jadi orang Arab memang mulia. Tidak dapat dinafikan. Ya, tak boleh dengkilah. Ini pilihan Tuhan. Wa faddala Quraisyan ala sairil qabailil ukhra. Quraisy secara khususnya diberi lebih berbanding dengan kabilah lain. Tajidu hadhihi dalalata wadihatan fil hadis alladhi rawainahu an muslimin. Dalam hadis ada petunjuk. Hadis riwayat Imam Muslim. Wa qad waradat bi ma'nahu ahaditsu katsiratun ukhra. Hadis Muslim yang kita baca tadi lah. Hadis itu hadis imtinan dipanggil. Nabi berbangga dengan keturunannya. Jadi kita pun berbangga dengan keturunan Nabi SAW. Famin dzalika ma rawahu Tirmidzi annahu qama 'ala al-mimbar faqala man ana. Ada satu hadis dalam Sunan Tirmizi, Nabi pernah panjat mimbar, Nabi kata, siapa aku? Faqalu anta Rasulullah alaikas salam. Kata engkau Rasulullah, kata engkau kesejahteraan. Faqala ana Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Inna Allah khalaqal khalq thumma ja'alahum firqataini faja'alani fi khairihim firqah. Allah cipta ciptaan. Kemudian Allah Ta'ala pecahkan dua. Aku di antara dua pecahan ini aku terbaik. Thumma ja'alahum qabaila. Kemudian daripada pecahan ini pula banyak kabilah-kabilah. Faja'alani fi khairihim qabilah. Aku diletak dalam kabilah yang paling baik. Thumma ja'alahum buyuta. Kemudian kabilah pula ada rumah-rumah. Ada keluarga-keluarga yang lebih kecil. Faja'alani fi khairihim baita wa khairihim nafsa. Aku duduk di rumah yang terbaik dan dalam jiwa yang terbaik. Dalam diri yang terbaik. Wa'lam anna muqtada mahabbati Rasulullah mahabbatul qaumi alladhi dhahara fihim. Jadi ketahuilah bahawa maksud kasih kepada Nabi juga memberi maksud kasih kepada kaum yang dia muncul daripada situ. Wal qabilati allati wulida fiha, dan kasih juga kepada kabilah yang dilahirkan Nabi di situ. La min haitsul afrad wal jins. Ini bukan cerita individu dan jenis ataupun etnik. Bal min haitsul haqiqatil mujarradah, tetapi secara hakikatnya, ya. Zalika li anna al haqiqatal arabiyyatal qurasyiyyata qad sharufa kullun minha wala raiba bintisabi Rasulullah SAW ilaiha, ya. Jadi hakikat Arab Quraisy memang lebih dengan sebab Nabi SAW bernasab kepadanya. Wala yunafi dzalika ma qad yalhaqu min su'in bi kulli ma qad inharafa min al-Arab wal Quraisy. Itu tidak menafikan penyelewengan yang berlaku lah di kalangan orang Arab, di kalangan Quraisy, di kalangan keluarga Nabi pun. Itu tidak dapat dielakkanlah, tapi kita secara umumnya demikianlah. An siratillahi azza wa jalla, daripada jalan Tuhan. Wan hatta an mustawal karamatil islamiyyati allati ikhtaraha Allah li ibadihi. Ada yang gugurlah daripada level ataupun peringkat mulia Islam yang Tuhan pilih untuk hamba-hambanya. Ialah orang lain dapat Islam, ada keluarga yang tak dapat Islam, maka hilanglah kemuliaan. Lianna hadha al-inhiraf aw al-inhitat min sya'nihi an yu'addi bima kana min nisbatin bainahu wa bain Rasulullah wa yulghiha bil i'tibar. Tidak syak lagi bahawa penyelewengan ataupun kejatuhan ini menghilangkan nasabnya dengan Nabi SAW dan menafikan ataupun yulghiha, membatalkan segala perkiraan tadilah, ya. Itu penyakit yang dia cari sendirilah. Dia telah mulia tapi dia sendiri menghina dirinya, maka hilanglah kaitannya dengan Nabi SAW dan sebab kekufurannya.
Laisa min qabilil musadafah an yulada Rasulullah yatimah. Kena ingat, Nabi kita bukan dilahirkan yatim secara tidak sengaja. Sebaliknya secara berhikmah. Memang kehendak Tuhan. Summa la yalbas an yafqida jaddah. Sekejap hilang pula datuk dia, aidan. Fayansha'un nash'atal ula min hayatihi ba'idan an tarbiyatil ab wa ri'ayatihi mahruman min atifatil wa hunuwiha. Jadi Nabi dalam pembesaran pertamanya jauh daripada didikan bapa dan naungannya. Juga mahruman, terhalang daripada kasih sayang ibu. Wa hunuwiha, ya. Dan ialah lemah lembut layanan ibu. Laqad ikhtara Allah azza wa jalla li nabiyhi hadhihi an-nash'ata lihikamin bahirah, ya. Memang Tuhan pilih untuk nabinya pembesaran seumpama ini kerana hikmah-hikmah yang besar. Bahirah ay azimah, ajibah, pelik, ya. La'alla min ahammiha alla yakuna lil mubtilina sabilun ila idkhalir ribati fil qulubi au ihamin nasi bi anna Muhammadan sallam innama rudi'a libana da'watihi wa risalatihi nada biha mundu sibah bi irsyadin wa tawjihi min abihi wa jaddihi wa limala wa inna jaddahu Abdul Muttalib kana sadran fi qaumihi falaqad kanat ilaihi ar-rifadat was-siqayah. Okey, tengok. Dia kata la'alla min ahamnya, banyak hikmah, ya. Tetapi kita sebut yang utama sajalah. Antaranya alla yakuna lil mubtilina sabil, tidak ada jalan kepada orang yang ingin menafikan kelebihan Nabi untuk masuk syak dalam hati mereka ataupun mereka menimbulkan keraguan kepada orang ramai. Apa dia? Bi anna Muhammad SAW innama rada'a libana ad-da'wah. Nabi menghisap susu dakwah dan risalah ini allati nada biha mundu sibah, yang dia laung setiap budak, bi irsyadin wa tawjih min abi. Jadi boleh dikatakan bahawa ada pengaruh bapa ataupun ibu ataupun datuk kepada pendidikan Nabi SAW yang membawa kepada kenabian dan kerasulannya, ya. Kenapa tidak, dia kata wa inna jaddahu, kalau Abdul Muttalib tu lagilah kana sadran fi qaum, memang dia dada pada kaumnya, mana ke depan, dia penghulu, bahkan dia penghulu yang paling hebat yang pernah dilahirkan Quraisy, kerana dia penghulu ketika berhadapan dengan gajah, dengan Abrahah yang merupakan ujian besar kepada Mekah. Jadi orang nampak kejayaan lawan Abrahah ni ialah kejayaan Abdul Muttalib. Jadi kalau Abdul Muttalib masih hidup, orang akan kata Nabi dapat pengaruh daripada kepimpinan dan kebijaksanaan Abdul Muttalib. Tapi dah besarlah, 8 tahun dah dia kehilangan Abdul Muttalib. Falaqad kanat ilaihi rifadatu wasiqayah. Abdul Muttalib dia kuasa paling banyaklah dalam agihan kuasa Quraisy. Kurang-kurang dia ada rifadah dan siqayah. Rifadah ialah kuasa melayan tetamu-tetamu haji dan umrah lah, orang datang ke Mekah. Siqayah, beri minum kepada tetamu-tetamu. Wa minat tabi'i an yurabbil jad hafidahu awil ab ibnahu ala ma yahfazu ladaihi hadzal miras. Jadi biasa je, datuk akan jaga cucu, bapa akan didik anak supaya dia dapat mempersakai kepimpinan. Kalau dia pemimpin lah. Laqad iqtadat hikmatullah azza wa jalla alla yakuna al-mubtin min sabilin ila mithli hadhihi ribah. Jadi kebijaksanaan Tuhan menentukan bahawa Tuhan tidak mahu bagi ruang, bagi jalan kepada golongan mubtilin, golongan yang ingin
menafikan kerasulan Nabi SAW kepada ribah, kepada syak wasangka ini ataupun kekeliruan ini. Jadi kekeliruan ini tidak berbangkit lagi. Kerana Nabi kita tidak sempat dengan Abdullah, dengan Aminah, dengan Abdul Muttalib. Abu Talib pun tak sempat. Abu Talib sebetulnya dia pak saudara anak ramai sekali. Anak dia ramai. Tak ada nak cara ke Nabi jugalah. Fanasha'a Rasulullah SAW ba'idan an tarbiyati abi wa ummihi wa jaddih. Jadi Nabi membesar tidak ada pengaruh bapa, ibu dan nenek dan datuk. Wa hatta fatrati tufulatil ula faqad syaa Allahu azza wa jalla an yaqdiha fi bani Sa'din ba'idan usrati kuliah. Bahkan kehendak Tuhan jugalah apabila pembesaran pertamanya dia jauh daripada keluarganya. Dia di perkampungan Badawi yang tak ada apa-apa istimewa. Bani Sa'ad. Jauh daripada keluarganya. Walamma tuwfiya jadduhu wa intaqala ila kafalati ammi Abi Talib alladhi imtadat hayatuhu ila ma qabla al-hijri bi sanawat kana min tatimmati hadhihi dalalah an la yaslam ammuhu yuslim ammuhu. Dan ini juga hikmah Abdul Muttalib tak masuk Islam. Abu Talib maksudnya. Abu Talib sampai sudah tak masuk Islam. Walaupun dia sempat dengan Nabi sehinggalah 3 tahun sebelum hijrah Nabi SAW. Allah yuslima amuhu. Pak saudara dia tak masuk Islam. Menunjukkan bahawa pak saudara dia tidak mempengaruhinya. Dia pun tidak dapat mempengaruhi bapa saudaranya. Macam mana bapa saudara yang mempengaruhinya? Tak ada kaitan dia dengan pak saudara dia. Abu Talib, walaupun Abu Talib baik. Hatta la yutawaham anna li'amihi madkhalun fi da'wati. Supaya tidak disangka bahawa pak saudara dia Abu Talib tu masuk campur dalam urusan dakwahnya ataupun dalam haluan pendidikannya. Wa annal mas'alata mas'alatun qabilatin wa usratin wa za'amatin wa mansabin. Jadi keluarga Nabi itu isunya hanyalah isu kabilah yang baik, keluarga yang baik, kepimpinan yang hebat, ada jawatan dan sebagainya. Tapi tidak ada kisah kerasulan, kenabian dan kitab dan juga iman dan juga dakwah Nabi lah. Wa hakadha aradat hikmatullah an yansha'a rasuluhu yatima. Jadi kehendak Tuhan Nabi kita membesar yatim. Tatawallahu inayatullahi wahdahu. Diuruskan oleh kecanaan Tuhan semata-mata. Tidak ada kecanaan orang lain yang masuk campur dalam pendidikan Nabi SAW. Ba'idan anil zira' allati tum'inu fi tadlilihi wal mal alladhi yazidu fi tan'imihi. Jauh daripada tangan yang memanjakannya dan jauh daripada harta yang menambahkan nikmatnya. Jadi Nabi tidak ada tangan yang memanjanya dan tidak ada kemewahan yang memberi keseronokan kepadanya. Hatta la tamilu bihi nafsuhu ila majdil mali wal jah. Jadi Nabi tidak ada pengaruh untuk dirinya berbangga dengan harta dan berbangga dengan pangkat. Wa hatta la yata'assaru bima hawlahu min ma'na as-sadarati waz-za'amah. Nabi juga tidak terkesan dengan persekitarannya, walaupun persekitarannya ialah sadarah ke depan, kepimpinan. Keluarganya keluarga pemimpin, keluarganya keluarga yang berkuasa, waz-za'amah. Fatal tabisu ala nas qadasatun nubuwwati bijahid dunia. Jadi Tuhan mahu supaya kenabiannya bebas daripada kebanggaan dunia. Tidak disangka lagi, tidak terkeliru manusia kesucian kenabian dengan kebanggaan dunia. Wa hatta la yahsibuhu yastani'ul awal ibtira' al-wusilsan. Tidak disangka bahawa Nabi sengaja buat yang pertama itu kenabian untuk mencari yang kedua. Jadi kenabian bukan jalan untuk mencapai dunia.
Ya, agama bukan jalan untuk Nabi mendapat habuan dunia. Jadi tidak ada lagi timbul soal Nabi mendakwa Nabi itu ialah untuk mendapat pangkat ataupun kepimpinan yang pernah dimiliki oleh keluarganya. Yang ketiga, yadullu mattafaqat alaihi ruwatus sirah النبوية من أن منازل حليمة السعدية عادت ممرئة مخضرة بعد أن كانت مجدبة قاحلة. Hampir sepakat oleh perawi-perawi sirah bahawa perkampungan Halimah Halimatus Sa'diyah tadi kembali mekar, ya, bermumriah maksudnya berumpuk, ya, menghijau. Selepas sebelumnya mujdabatan qahilah, sebelumnya kering kontang. Wa'adad durru hafilan fi dir'i naqatiha al-kabiratil musinnah. Bahkan dur, apa ni, susu lebak ni, ya, susu banyak, memenuhi tetek untanya yang dah tua. Ba'da'an kana yabisan, selepas sebelumnya kering. La yatanada biqatrati labanin, tidak pernah mencurah walaupun setitik susu. Yadullu zalika ala uluwi sya'ni Rasulullah SAW wa rif'ati martabatihi inda rabbih. Itu memang bukti ketinggian Nabi SAW, martabatnya di situ hanya. Hatta indama kana tiflan saghiran qariman, walaupun ketika dia kecil seperti bayi-bayi lain ataupun budak-budak lain. Faqad kana min abrazi mazahir ikramillah lahu an akrama bisababihi bait Halimati Sa'diyah. Jadi Tuhan nak memuliakan Nabi, maka melempahkan juga kemuliaan itu kepada Ummah Halimah. Allati tasharrafat bi irdahi, yang dapat mulia kerana menyusu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa fi dhalika min gharabatin wala ajab. Tidak peliklah. Faqad 'allamatna syari'atuna al-islamiyah an nastasqiya indal hibasil matari bi barakatis salihin. Itu tidak pelik, syariat kita mengharuskan tawassul antaranya. Minta hujan apabila tersekaknya hujan dengan berkat orang soleh yang berdoa. Wa min ahli bait Nabi sallallahu, kalau ada keluarga Nabi SAW, raja istijabatillahi li du'aina, dengan harapan doa kita dimustajabkan dengan persekitaran orang baik-baik dan doa-doa. فكيف إذا تشرف المكان برسول الله صلى الله عليه وسلم? Apatah lagi kalau tempat itu mendapat mulia, hormat dengan sebab kedatangan Nabi SAW. Wa tiflun radhi', walaupun dia bayi kecil, menyusu. Qad istakana ila hijri Halimah wa taqama sadiyaha, yang menumpang di bilik Halimah dan minum susunya. Inna minal jadiri an takuna sababiyatuhu likhdiral ardil mujdabah min hawlihi ablagha min sababi qatris sama' wa nabi'il ard. Ya. Jadi tidak pelik kalau dia menjadi sebab kepada menghijaunya bumi yang kontang sebelumnya, turunnya hujan, dan munculnya ya nabi'il ard, ya, punca-punca air daripada bumi. Wa madamal kul biyadillah wa huwa wahdahu musabbibul asbab. Semuanya di tangan Tuhan belakalah. Tuhan kita ni musabbibul asbab, punca segala sebab. Jami'ah, semuanya. Fa ajdara bi Rasulullah sallallahu an yakuna fi muqaddimati asbabil barakati wal ikrami illahi dzalika annahu min rahmatillahi ilan nasi bi sarihi tibyanihi subhanahu. Jadi itu lebih patut pada Nabi. Kalau orang lain pun yang wali-wali, yang soleh-soleh boleh berlaku, maka lebih patut berlaku kepada Nabi SAW. Nabi kita ni muqaddimati asbabil barakah. Dia pendahulu pada sebab segala keberkatan. Ya. Tuhan kata, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu memang Nabi kita SAW. Datang rahmat kepada segala alam. تعد حادثة شق الصدر التي حصلت له عليه الصلاة والسلام أثناء وجوده في مضارب بني سعد من إرحاصات النبوة ودلائل اختيار الله إياه لأمر جليل
Kemudian peristiwa belah dada yang berlaku ketika kewujudan Nabi di perkampungan Bani Sa'ad. Ini min irhasatin nubuwah. Ini antara mukjizat kenabian. Ya. Irhas kita beritahu tadilah. Ya. Benda pelik yang berlaku kepada seorang Nabi sebelum jadi Nabi. Dan dia adalah ikhtiarillah iyai. Bukti Tuhan pilih dia li amrin jalil. Untuk satu urusan penting, besar. Jalil yang mana azim. Waqad ruwiyat hadil hadisatu biturukin sahihah. Peristiwa ini memang diriwayatkan dengan jalan paling sahih. Bahkan setengah kata dia mutawatir. Ya. Apatah lagi jika merujuk pada Quran Alam Nashrah Laka Sadrak, itu memang mutawatirlah Quran kita. Dalam riwayat Muslim, anna Rasulullah SAW atahu Jibril wa yal'abu ma'al ghilman. Nabi dikunjungi Jibril ketika dia budak. Fa'akhadahu fasarahu. Jibril ambil dia dan perebah dia. Fasyaqqa an qalbi, belah dada dia. Fastakhrajahu, keluarkan dada hati dia. Fastakhraja minhu alaqah, dan daripada hati itu diambil satu orang, ya, satu ketul daging. Ataupun satu daging yang melekat, ya. Satu darah yang melekat. Faqala hadza hadhu syaitanu minka. Ini bahagian syaitan daripada hati engkau. Summa ghasalahu fi tistin min zahab. Kemudian dia basuh dalam satu bekas daripada emas, bima Zamzam, dengan air Zamzam. Summa adahu ila makani. Kemudian dipulangkan hati ke tempatnya. Waja'al ghilman yas'auna ila budak-budak dah berlari cepat tuju pada mak Nabi. Mak Nabi itu maksudnya Halimah lah, murdiatihi, ya, ibu susunya. Yunadaun, mereka melaung. Yunadun, ya. Inna Muhammadan qad qutil. Dia kata Muhammad dah dibunuh. Ada orang mari bunuh Muhammad. Fastaqbaluhu wa huwa mumqa'un lahu. Ya. Jadi akhirnya mereka menerima kepulangan Nabi. Nabi balik semula ke perhimpunan budak-budak ini. Wa huwa mumtaqi'un lahu. Warna muka dia dah berubah. Ya. Kita tengok gambar lepas tu. InsyaAllah. Okay, habis dah, ya. Habis dah. Jadi setakat itulah. Ada berapa pelajaran tu, Pak? 4 pelajaran, ya, daripada episod pertama hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallam tasliman katsiran. Alhamdulillah.